Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Rosli, nombor kad matrik 16 DET 19F1056. Jadi pada hari ini saya dan rakan-rakan saya daripada kumpulan E dari kelas DET 4A nak bentang tentang PowerPoint kami di mana kami pilih tajuk Wind Power Plant. Jadi pengenalan bagi tajuk kami Wind Power Plant. Wind Power Plant ini adalah salah satu daripada tenaga yang boleh diperbaharui di mana dia menggunakan tenaga angin untuk memutarkan turbine untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bila turbine ini diputarkan oleh angin, di sini dah jadi tenaga kinetik dan bila dia menghasilkan tenaga elektrik, kat sini perubahan tenaga berlaku. Perubahan tenaga yang berlaku kat sini adalah daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Jadi dari segi operasi, saya dah label kat situ. Kalau dari luar kita nampak wind power plant ni dia ada blades macam 3 bilah tu. Dia ada hub dan dekat belakang dia dinamakan sebagai nacelle. Dan dia ada tower yang tegak kat bawah tu. And dekat dalam hub and nacelle tu dia ada main shaft, gearbox, brakes dengan generator. Jadi saya terangkan dulu secara ringkas macam mana operasi wind power plant ni berlaku. Jadi bila angin yang dia bertiup, dia akan memutarkan turbine. Turbine tu ialah hub dengan blade. Jadi dia memutarkan turbine dan rotor. Rotor pun dia samalah macam turbine. Dia gabungan antara blade dengan hub. Rotor pun akan start bergerak. Jadi bila rotor bergerak, rotor ni dia bersambung dengan main shaft. Dan dia akan bila dia berputar, dia akan secara tak langsung dia putar generator sekali. Dan terhasillah tenaga elektrik. Jadi elektrik ni dia disimpan ke dalam bateri and bila nak guna of course lah sentiasa guna elektrik dia akan dihantar dengan menggunakan transmission dan distribution. Jadi ini ialah prinsip kerja wind power plant. Jadi perubahan tenaga pada tenaga kinetik ke tenaga elektrik ni dihasilkan oleh wind power plant lah. Okey, angin dia akan bertiup dan memutarkan turbine ataupun rotor kita panggil iaitu gabungan daripada blades dengan hub dipanggil turbine ataupun rotor. Jadi bila rotor ni bergerak dalam engine house ataupun kita panggil nacelle dalam ni okey sebelum tu bawah ni kita panggil tower yang tegak tu kan. Jadi angin dia akan bertiup dan putarkan turbine. Dan kemudian dalam nacelle ni dia ada main shaft dengan generator. Ini yang saya cakap tadi, bila main shaft tu berputar, generator pun berputar, maka tenaga elektrik dihasilkan. Dan melalui tower ni lah tenaga elektrik sampai ke rumah, industri, kilang, sekolah, hospital. Dan dari sinilah dia dapat dapat sumber tenaga elektrik. Jadi bahagian-bahagian yang ada kat wind turbine kita ada blades yang 3 bilah tu, kita ada blades. Jadi angin bertiup, dia akan memutarkan main shaft. Kita ada shaft tu. And depan tu ialah dinamakan sebagai hub. Bila dia berputar, rotor berputar, kita juga ada brakes. Di mana kalau lah angin terlampau laju, brake yang akan hentikan macam slow down angin tu. Gearbox ni pula kalau angin terlampau perlahan, dia akan lajukan lagi putaran. And generator akan berputar, maka terhasillah tenaga elektrik. Jadi bila tenaga elektrik ni dia disimpan ke dalam bateri dulu. Okay, seterusnya dari segi initial cost. Initial cost ni maksudnya kos awalan yang digunakan dalam pembinaan wind power plant ni. Jadi the construction of wind power plants can be very expensive. Mahal lah. Sebab dalam pembinaan wind power plant ni kita ada 4 iaitu development, implementation, operation and decommissioning. Jadi sebab ini 4 ni adalah antara sebab kenapa pembinaan wind power plant ni dia mahal. Jadi dari segi pembangunan iaitu development kita kira lah dari segi nak cari tapak lagi,
permission and licenses, nak cari lesen, nak ambil lesen untuk buat pembinaan wind power plant, preliminary design, legal and contracts. Dan dari segi implementation ataupun dalam bahasa Melayu dia pelaksanaan, kita perlukan turbine, substation. Substation tu macam pencawang, cabling, grid connection. And maksudnya semua tu memang memerlukan kos lah, nak beli bahan, nak buat tu. And seterusnya adalah operasi. Dari segi operasi, maintenance. Okay, lagi saya akan ceritakan tentang kos untuk maintenance. Dan kita juga ada administration, pentadbiran. And yang terakhir sekali adalah decommissioning. Decommissioning ni maksudnya adalah penutupan. Contohlah tempat tu macam dah tak nak dah buat wind power plant. So kita ada dua, sama ada remove ataupun repower. Remove tu maksudnya kita hilangkan terus lah. Maksudnya kita hentikan terus operasi wind power plant kat situ. Kembalikan tanah tu kepada yang asal. And repower ni sejak kebelakangan ni dia selalu digunakan lah, di mana kita gantikan balik, kalau turbine terosak kita gantikan balik turbine tu dengan bahan yang lebih baru dan mempunyai kecekapan yang lebih tinggi. Jadi dari segi development dan implementation, anggaran kos yang digunakan 50 megawatt onshore iaitu atas darat. Anggaran kos yang digunakan ialah 320 juta ringgit Malaysia. Dari segi operasi, RM200,000 Malaysia per 2 megawatt. And decommissioning, 15 juta ringgit Malaysia untuk turbines. Okay, dari maintenance cost yang ada dalam operasi tadi, kos untuk penyelenggaraan ni bagi wind power plant dia murah. Okay, sebab dia memerlukan pencegahan, preventative maintenance, iaitu servis lah. Dia perlukan servis tu dalam setahun dalam 2 atau 3 kali. Dan kebiasaannya wind power plant ni dia bertahan selama 20 tahun ke 25 tahun. Jadi antara apa yang yang orang buat bila nak servis wind power plant ni ialah termasuklah dengan checking any cracks. Tengok ada retakan ataupun tidak. Sign of damages. Sebab dia terdedah dengan cahaya matahari. So mungkin ada yang rosak. Lightning strike and sign of rust. Sebab salah satu bahan yang digunakan untuk membuat wind power plant ni ialah besi. So bila dia terdedah kat udara dia boleh menyebabkan karat. Okay, seterusnya ialah fuel availability. Okay, secara umumnya wind power plant ni dia memang tak gunalah bahan api sebab dia menggunakan dia menggunakan tenaga angin untuk memutarkan turbine. Okay, dan dari situlah menggunakan tenaga angin itulah, sumber itulah yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan tenaga angin ni juga dia mudah didapat and dia sustainable, dia sentiasa ada dan dia percuma. Jadi overall bahan api memang tak digunakan lah dalam wind power plant ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amiratul Najwa binti Anwar. Nombor kad matrik 16 DET 19F1020. Yang seterusnya adalah locations di mana kawasan wind power plant ini dibina. Yang pertama adalah high on mountains. Seperti yang kita tahu, wind power plant ni dia memerlukan angin untuk menghasilkan elektrik. Jadi dia perlu dibina di kawasan pergunungan. Kerana kawasan pergunungan tu yang terdapat banyak angin. Yang kedua adalah large open fields. Di mana struktur wind power plant ni dia besar. Jadi dia perlukan kawasan yang lapang untuk dibina. Yang ketiga adalah rounded hills. Di mana dia perlu dibina di kawasan bukit bukau, jadi supaya angin dapat menggerakkan bilah dia supaya lagi banyak elektrik yang akan terhasil. Okay. Ni adalah contoh kawasan wind power plant yang dibina. Seperti yang kita lihat, wind power plant ni dibina di kawasan yang lapang supaya
lagi banyak wind power plant tu, jadi lagi banyak elektrik yang akan terhasil. Okay, dari segi cooling systems untuk wind power plant ni, dia tak ada cooling systems sebab wind power plant ni dia menggunakan angin untuk menghasilkan elektrik. Jadi dengan angin tu sendiri dia akan menyejukkan generator dekat dalam wind power plant tu, jadi dia tak perlukan cooling systems. Okay, yang seterusnya adalah environmental pollution. Yang pertama adalah affect the landscape. Seperti yang saya cakap tadi, struktur wind power plant ni dia besar. Jadi dia perlukan lagi banyak ruang untuk kita bina dia. Okay, lagi banyak wind power plant ni, lagi banyaklah elektrik yang terhasil dan lagi banyak juga ruang yang akan kita guna untuk bina wind power plant ni. Okay, yang kedua adalah cause bird and bat death. Okay, disebabkan struktur dia yang besar, tinggi dan bilah dia yang tajam, ia akan menyebabkan burung yang berterbangan kat kawasan tu mati sebab terkena bilah tu kan. Jadi dia boleh menyebabkan kematian burung yang terbang kat kawasan tu. Yang ketiga adalah sound, di mana setiap kali bilah tu berpusing disebabkan angin, jadi ia akan mengeluarkan bunyi. Jadi dia akan mengganggu penduduk di kawasan tu sebab bunyi tu kuat. Yang keempat adalah no air pollution. Okay, disebabkan wind power plant ni dia menggunakan angin, jadi dia tak mencemarkan apa-apa udara sebab dia hanya menggunakan angin saja untuk menghasilkan elektrik. Output power. Kalau kita nak dibandingkan dengan hydropower dengan wind power plant ni, dari segi operation dia, hydropower dia memerlukan air untuk hasilkan elektrik. Kalau wind power plant dia perlukan angin untuk hasilkan elektrik. Dari segi output power yang paling tinggi untuk hydropower 200 megawatts, dan manakala wind power plant pula dia rendah daripada hydropower, dia 7.5 megawatts. Hi everyone, my name is Petramya. I'm from DET4A. My matric number is 16DET19F1005. We are from Group E. We'll be presenting about wind energy. Now I'll be talking about advantages, disadvantages, and conclusion of having a wind power plant. So first of all, we'll talk about advantages. The advantages of having a wind power plant is it is renewable and it's a clean source of energy, meaning the wind is completely renewable. We will never run out of it, so there won't be any problem in the future for energy supply. And then low operating costs. Wind turbines, they don't require much maintenance, so we don't have to spend much on maintaining them. Thirdly, efficient use of land and space. We have a lot of land for farming and stuff, so we can use them properly. No global warming emissions. It does not create any air pollutions or water pollutions because it's just wind generating electricity using wind. Next, wind is inexhaustible and resilient. So, like I said, the wind is renewable, so we will never run out of it. And then it creates employment and other economic benefits. So, people who don't have job, it's an opportunity for them to get a job. Cost effective source of energy. The next is no fuel cost, and it also helps to reduce the fossil fuel consumption. Then we'll talk about disadvantages of having a wind power plant. The wind is intermittent or fluctuates.
It occurs at irregular intervals. It is not steady, not continuous, and inconsistent. And then it also creates noise and visual pollution. Thirdly, some adverse environmental impact, like it's a threat to wildlife and birds and bats. Next is it is unreliable. Like I said, the wind is fluctuate, and then when the wind drops, the turbine moves slowly, so less electricity is generated, so it's unreliable. And then one wind turbine is not enough to generate electricity, so we'll need more in quantity. So the initial investment can be high to install the wind power plants, and then it only generates temporary employment, and it uses a lot of land space actually. So next is conclusion. So our conclusion is wind energy is it's a renewable energy that has no pollution, and it's clean energy, so it can be a sustainable energy. The importance and impact of wind energy and renewable energy is it emits no greenhouse gases, which is good for the climate and ozone. Secondly, it emits no air pollutants, which is environmental friendly and good for our health. Thirdly, it it comes with low cost, so it helps us to keep the energy prices at affordable levels. And lastly, renewable energy makes the energy system resilient, which is important to prevent power shortages. These are the references of our notes, and that's all. Thank you.